Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So untuk hari ini saya akan tunjuk bagaimana nak mengisi kehadiran dalam sistem pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah SPDPR. Macam mana yang kita dah sedia maklum, kita dah mula di Selangor, kita dah mula menggunakan SPDPR ni sebagai laporan yang apa nama tu secara rasmi lah. Jadi maknanya seluruh Selangor dah mula guna. Okey. Jadi baru-baru ini dia ada satu lagi feature baru, iaitu boleh untuk mengisi kehadiran. Jadi untuk cikgu, kita tak perlu nak bimbang lagi macam mana kita nak isi kehadiran pelajar. Okey, jadi kat sini pun kita dah boleh isi kehadiran pelajar. Okey, yang pertama sekali, kita pergi kepada website dia. Okey, website dia adalah SP Selangor. Okey, sebab saya di Selangor, spselangor.moi.gov.my. Okey, jadi kita tengok. Okey, ini adalah paparan utama dia. Okey, jadi kita perlu login. Okey, untuk masuk ke paparan utama. Okey, login dia, kita perlu masuk menggunakan nombor IC kita. Nombor IC masing-masing lah. Okey, saya pinjam nombor IC kawan saya. 0505080. Okey. Okey, kemudian kita kena masukkan kod keselamatan. Kalau kita tak masukkan, kita tak boleh nak masuk ke dalam sistem. Okey. So, dalam ni dia ada dua pautan. Okey, yang pertama adalah sistem pelaporan PDPR dan yang kedua adalah sistem kehadiran murid. Okey, jadi sistem pelaporan PDPR ni yang sebelum inilah yang memang kita dah biasa gunakan. Tetapi yang baru ditambah adalah sistem kehadiran murid PDPR. Jadi bagaimana kita nak mengisi ni? Okey, untuk kali ini saya nak tunjuk bagaimana kita nak isi sistem kehadiran pelajar di dalam sistem ni. Okey, kita klik. Okey, di sini, okey, untuk pengetahuan semua nama, okey, nama pelajar, nama kelas telah dimuat naik oleh admin SPDPR masing-masing. Okey, jadi cara dia. Okey, saya nak tunjuk bagaimana. Okey, dia ada cara untuk mengisi. Contoh, okey, sebab saya sekolah rendah, so kita tulis sini sekolah rendah, and then kita tulis mata pelajaran. Contoh kalau katakan kita tulis okey, mengajar bahasa Melayu. Jadi kita pilihlah di sini. Contoh saya ajar tahun 6. Okey, ajar bahasa Melayu tahun 6, and then kita pilih kelas. Ada dua kelas saja. Kelas saya, sekolah saya ada 6 Ilham. So kita boleh pilih kat sini tarikh PDPR dilaksanakan. Di sini dia ada pilihan. Okey, kalau kita tengok di sini kita boleh klik sehingga 14 hari ke belakang. Okey, 14 hari ke belakang. Ini bermakna sekiranya kalau katakan pada 25 hari pada 26 hari tu, hari Isnin yang lepas, kita dah isi kehadiran pelajar. Tetapi ada penambahan pelajar. Okey, ada penambahan pelajar. So bila ada penambahan pelajar, sebab kadang-kadang pelajar dia tak alert dan sebagainya kan. Kalau kerja kita tu, kalau dia kata kalau dia blue tick pun kita boleh tanda dia penglibatan pelajar. Ini bagi memastikan tiada pelajar yang tercicir, okey, untuk PDPR. Okey, jadi kalau katakan kita tanda dulu 29. Okey, 29 hari inilah. Okey, dah tanda semua. Kemudian kita klik. Dia ada dua dia ada dua bahagian di sini, iaitu di bahagian pengisian dan perlaporan. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, di bahagian pengisian. Okey, kita isi dulu. Jadi dekat sini kita ada paparkan nama pelajar. Okey, kelas tu. Kalau katakan ada 35 pelajar, ada 35 orang lah. Okey. Jadi bagaimana? Kita ada beberapa pilihan. Bila dah keluar ni, kita boleh klik satu-satu kehadiran, atau kita terus klik semua dan kita antik sahaja yang mana tidak hadir. Okey, saya ulang balik. Bila kita dah klik dah nama, pastikan kelas, tarikh, hari, okey. Apa nama ni? Nama kelas dah betul, subjek dah betul. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. Cara dia, kita boleh
tick semua dulu. Kemudian baru kita untick. Kita pilih yang mana yang tak hadir. Oh, contoh dia Karl Iskandar ni tak hadir tadi. So kita klik. Kita untick. Kemudian Rogan tak hadir tadi. Ni contoh ya. Kita untick. Ataupun yang ke atas ni tak datang. Okey, tak datang. Contohnya. Okey, dah habis kita tanda dan kita mesti simpan. Dan dia beritahu situ ada 29 data baru. Okey, maknanya dia dah simpan. Di mana kita nak tengok balik? Kita tengok di kawasan. Okey, kita klik balik dan pastikan kita pilih subjek yang tadi kita pilih tadi, bahasa Melayu. Okey, tahun 6 Ilham. Okey, tarikh 29. Kita tengok laporan. Okey, ini laporan. Okey, kalau katakan bila kita dah masukkan nama pelajar tu, tapi kita tersilap. Kita boleh tersilap ya. Kita boleh tersilap. Kalau katakan nama pelajar ni Wafi ni sebenarnya dia tak hadir ni, tersilap saya tanda kan. Nak cepat. So kita boleh hapus data dia bagaimana? Kita klik nama dia. Katakan Ain Najwa ni pun sama. So kita klik dia dua, yang lain tu memang confirm hadir dan kita hapuskan. Bila kita hapuskan, dia akan pergi kepada dia tak hadir lah. Okey, sekiranya dalam masa tempoh 14 hari daripada kita pengisian tu, okey, katakanlah ada pelajar lah si Ain Najwa tu dia respon sebenarnya. Jadi kita nak buat penambahan, boleh, dibolehkan. Okey, dibolehkan. Jadi kita pilih kelas yang tadi, katakan pada pilih tarikh yang kita nak tambah tu lah. Di ruangan pengisian. Bila kita dah isi dah sebenarnya tadi. Tapi kita jangan macam terkejut dia sebab semua tak tick lagi. Jangan terkejut. Kalau kita nak tambah pelajar, kita just tick yang mana kita nak tambah saja. Kalau katakan kita tertik yang kita dah tanda, maknanya Muaz ni kita dah tanda tadi. Okey, sekarang saya tanda 3 yang hadir. Kita nak buat penambahan. Kita tengok. Dan last kali bila kita tambah, okey, dia simpan data 2 saja. Sebab 1 tu dia sebenarnya dah ada dalam data tu. Okey, ini cara untuk kita mengisi kehadiran pelajar. Okey, tadi kita ajar bahasa Melayu. Lepas tu hari yang sama juga kita mengajar, contoh kita mengajar subjek lain, pendidikan bahasa Melayu. Lepas tu kita ajar pula matematik contoh ya, contoh. Maknanya setiap kali subjek cikgu mengajar, cikgu kena masukkan kehadiran pelajar tu. Katakan masih lagi 6 Ilham, kita mengajar kelas yang sama, okey, tapi subjek yang berbeza, hari yang sama. So maknanya kalau katakan hari tu cikgu 2 kelas, ada 2 kelas, so 2 kali cikgu kena isi dalam pelibatan murid dalam PDPR ni, kehadiran pelajar ni. Okey. Jadi kalau katakan kat mana nak tengok, boleh tengok kat sini. Okey, kat yang pelaporan tadilah. Okey, ni pelaporan ni lain. Okey, pelaporan ni lain. Ni tak ada lagi setakat ni. So, cikgu hanya boleh tengok di laporan ini berdasarkan cikgu punya subjek saja. Okey, boleh. Jadi menu utama dia, okey, ini sistem pelaporan PDPR isi seperti biasa. Isi seperti biasa. Maknanya kalau nak senang, kalau nak cikgu isi yang sana pun boleh, sini pun boleh, terpulang. Okey, kena pastikanlah kehadiran pelajar ni. Siapa nama yang terlibat. Kemudian sekiranya ada penambahan, selepas itu boleh diisi dalam masa 14 hari sahaja. Ingat, dalam masa 14 hari sahaja. Selepas itu tak boleh. Okey? Boleh. Saya harap kita sama-sama cuba untuk explore sistem ni. Dan sistem ni kita akan guna pakai bermula pada bulan Ogos. Okey, saya dimaklumkan kita akan bermula pada bulan Ogos minggu depan lah. Minggu depan. Jadi pada 2 Ogos minggu depan, minggu tu. Jadi untuk minggu ni bolehlah nak cuba-cuba. Okey. Jadi sekiranya dan lagi satu, cikgu kena pastikan nama pelajar tu. Kalau cikgu nak semak nama pelajar tu, cuba semak dulu nama pelajar yang telah dimuat naikkan oleh
guru admin tu, kalau katakan tahun 2 unggul contohlah, kita boleh tengok cikgu semak dulu nama. Okey, ada, bagus, semua dah ada. Sekiranya ada masalah, cikgu boleh berhubung dengan admin SPDPR masing-masing. Itu sahaja kaedah yang saya nak tunjuk hari ni lah. Tu je lah yang saya nak tunjuk pun, bagaimana nak masukkan sistem kehadiran murid je. Okey, semoga dapat membantu cikgu. Bye. Assalamualaikum.